Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-658 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi sepotong dua ayat daripada Al-Quran yang kita boleh ambil sebagai ibrah dan juga pengajaran untuk kita amalkan dan bawakan dalam kehidupan seharian. Amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen di TikTok. Ada Yanida 124. Begitu juga ahlan-ahlan sahabat-sahabat yang lain, Hafiz Latif, kemudian Smoky dan juga Takuma, serta semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Di FB pula, sahabat-sahabat yang berada di ruang komen adalah Fauziatun Mat Isa, Muhammad Hardi, Kamiza Muhammad Amil, Jamila Ihsan, Salbia Ali, Syarina Uthman. Terima kasih banyak-banyak, jazakillah khairah Kak Jamilah. Kemudian Marwani Ahmad, Jura Azlin Sofian, Yusuf bin Nurdin, jazakumullah khairah. Terima kasih banyak-banyak. Siti Mazura, Kamiza Muhammad Amil, Safia Sapian, Indun Hashim, Ana Nazariyah, kemudian Fatimah Cikmat, jazakillah khairah, terima kasih. Izzi Aish, Hajrah Zaid, Rohayu Mustafa, Zainun Abdul Rahman, Ruslan Miyasin, dan juga Ali Muhammad Razif, Rohana Kasim, Siti Khadijah, Sunomi, Salina Uthman, Zainun Abdul Rahman, Fidah Wahid, serta Fatimah S, Mila Imut, Mar, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Ya, esok kita berada di Tanyalah Ustaz berkenaan tentang Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini. Hari ini kita nak lihat ayat yang keberapa? Jom kita nak melihat ayat yang ke-49. Walaupun satu hari kita baca hanya satu ayat, tapi apabila berterusan dan harapnya dapat istiqamah sampai ke hujung hayat saya, maka walaupun satu hari satu ayat, kita perasan kita dah tiba pada juz yang ke-10. Kita lihat kita dah tiba pada muka surat 183. Itulah pentingnya istiqamah. Istiqamah, amalan yang kecil pada waktu itu akan kelihatan banyak. Amalan yang sedikit pada waktu itu akan kelihatan seperti bukit. Istiqamah. Lalu mudah-mudahan Allah kurniakan saya dan setiap daripada kita dengan istiqamah. Terima kasih banyak-banyak Yanida 124. Terima kasih, moga Allah balas dengan keberkatan rezeki. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan apa jua yang kita lakukan, kita dapat lakukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat yang baru join, yang belum, untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu so far suara saya jelas? Di TikTok so far saya tak perasan komen yang kata tak jelas.
di Facebook pun sama, semua tak ada kata apa-apa. Mudah-mudahan harapnya jelas insya-Allah. Jom, hari ini kita nak melihat ayat yang ke-49, surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 183. Muka surat 183. Seperti biasa, kita nak baca dulu ayat ini kerana bukan sedikit pahala yang Allah janjikan. Setiap satu huruf Allah berikan pada waktu itu 10 hasanah. Setiap satu huruf 10 hasanah. Jom kita lihat dan baca ayat 49 sama-sama untuk kita buka Al-Quran. Okey, seremban jelas. Terima kasih JB, Shah Alam, Kak Fozibah. Ramai yang kata jelas, Masya Allah. Syukur dengan hikmah COVID, saya dapat kenal sahabat-sahabat daripada pelbagai tempat. Kalau tidak sebelum ni hanya kuliah dekat Shah Alam dia. Saya memang jarang kuliah luar daripada Shah Alam. Selalu kat Shah Alam je. Tapi dengan sebab COVID dan kita bermula buat setiap hari, syukur kita dapat berkenalan dengan sahabat yang daripada pelbagai tempat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Allah kurniakan keberkatan pada apa yang dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom kita lihat ayat yang ke-49. Kita baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Aliyul Azim. Terima kasih banyak-banyak Liz, Shopee, terima kasih terima kasih sahabat-sahabat yang lain. Lalu kita dah baca tadi ayat yang ke-49. Sebenarnya apakah ringkasan ayat ini? Ringkasan. Maka kalau kita lihat dalam tafsir Al-Wasit, ringkasan ayat yang ke-49, Allah menceritakan kepada kita musuh umat Islam adalah golongan munafik dan golongan orang yang hatinya ada penyakit. Ini adalah antara musuh umat Islam. Maka kita dah belajar pada ayat sebelum ini tentang musuh-musuh yang lain. Maka pada ayat yang ke-49, Allah nak ingatkan umat Islam, Allah nak ingatkan kita bahawa antara musuh umat Islam juga adalah golongan yang pada waktu itu dikenali sebagai munafik. Orang yang menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya dan dia zahirkan berbeza daripada apa yang ada dalam hatinya. Dia benci Nabi SAW, dia zahirkan seolah-olah dia suka Nabi. Dia benci Islam dalam hati dia, tetapi dia zahirkan perkataan dia, penulisan dia, tingkah lakunya seolah-olah apa yang dia kata, apa yang dia tulis, apa yang pada waktu itu dia lakukan, semuanya untuk kepentingan Islam. Dan inilah orang yang Al-Quran sebut sebagai orang yang hatinya ada penyakit. Maka ini ringkasan ayat yang ke-49. Apakah ringkasan dia? Sahabat-sahabat boleh catat. Allah menceritakan, mengingatkan kepada kita musuh umat Islam, orang beriman yang lain, itulah golongan munafik dan juga golongan orang-orang yang hatinya ada penyakit. Moga Allah pelihara, moga Allah jauhkan kita, kerana inilah golongan yang akan berada pada tingkatan neraka yang paling bawah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada suratul Maidah, surah yang pada suratul Nisa, surah yang keempat, pada surah yang keempat, pada muka surat 101, pada ayat yang ke 145.
surah 4 ayat 145, muka surat 101, Allah ingatkan kita di manakah kedudukan orang-orang munafik ini. Firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah ingatkan, sesungguhnya golongan munafik ini akan berada pada tingkatan yang paling bawah daripada neraka. Tempat yang paling teruk, yang paling panas, yang paling teruk siksaan. Datang dah dia. Laju ni datang. Sekejap je bagi salam Istiqomah lah, dia istiqomah. Tak apa, biar dia dah sampai dah. Sekejap je. Macam mana boleh terlepas? Okay, sekejap, sini cepat. Bagi salam sekejap je. Sini. Lajunya kau di Allah. Okey, bagi salam je. Cepat. Dalam pakai baju donat. Okey, bagi salam. Yang ni kat TikTok, Assalamualaikum semua. Doakan saya dapat bercakap, dapat berdakwah juga. Yang ni kat Facebook, Assalamualaikum semua. Okey, dah. Dah pergi mandi. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Jauh dia datang tu daripada bilik sebelah. Dia dengar dia suara dekat bilik live ni. Ada bilik live ni bilik paling hujung. Lalu dia datang merangkak istiqamah. Itu belajar istiqamah. Setiap kali live dia datang. Walaupun kadang-kadang kakak dia ambil halang, tapi dia berjaya sampai. Tak pernah kenal erti putus asa. Lalu doakan dia, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Begitu juga sahabat-sahabat semua. Okey. Maka Al-Quran menceritakan kepada kita orang-orang munafik akan ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah. Walan tajidalahum nasira, dan tidak akan ada penolong bagi orang munafik. Maka ini ringkasan. Apakah ringkasan ayat 49? Allah mengingatkan kepada kita antara musuh umat Islam adalah musuh daripada kalangan orang-orang munafik. Dan ini yang paling susah, ini yang paling bahaya, ini yang paling pada waktu itu mendatangkan mudarat, sebab kita tak kenal siapa mereka. Kita hanya perlu boleh berhati-hati. Kita tak kenal siapa orang munafik, sebab luaran dia berbeza daripada dalaman dia. Dan daripada zaman Nabi SAW terdapat begitu banyak orang-orang munafik, namun Nabi SAW sabar dengan karenah mereka. Nabi SAW tidak menjatuhkan hukuman ke atas mereka. Maka ini ringkasan ayat 49. Kemudian apakah bahagian yang kedua? Kita dah baca, kita dah mengenali ringkasan. Apakah kaitan ayat 49 dengan ayat-ayat sebelum dia? Maka kalau kita lihat dengan jelas, maka kita nampak Allah sedang menceritakan musuh-musuh umat Islam. Maka sebab itu kalau kita perasan pada ayat 47, Allah menceritakan musuh daripada kalangan orang-orang musyrikin Mekah, daripada kalangan manusia. Maka sebab itu Allah sebut pada ayat 47, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar daripada negeri mereka dengan sombong dan menunjuk-nunjuk kepada manusia, serta menghalang manusia daripada jalan Allah. Maka ini golongan musuh umat Islam yang pertama daripada kalangan manusia. Untuk para sahabat dalam peperangan Badar adalah orang musyrikin Mekah. Maka itu jenis yang pertama daripada musuh umat Islam, yang memang terang-terangan pada waktu itu menyerang umat Islam, yang memang terang-terangan pada waktu itu melawan umat Islam. Maka itu jenis musuh yang pertama. Ayat berikutnya, ayat 48, Allah ceritakan pula musuh yang kedua, iaitu syaitan. Dan syaitan tugasnya, walaupun kita tak nampak, tetapi tugasnya adalah menampakkan benda yang buruk menjadi baik. Itu tugas syaitan. Dia memperdaya manusia, menipu manusia, memberikan pelbagai janji palsu kepada manusia. Maka ayat yang ke-48 adalah jenis musuh yang kita perlu berhati-hati yang kedua. Yang ketiga, ayat 49 adalah jenis musuh yang ketiga,
yang ini sukar kerana ianya adalah musuh dalaman, ianya adalah musuh yang pada waktu itu bersama dengan kita daripada kalangan umat Islam juga, yang mana dia mendakwa, dia menginginkan kebaikan, hakikatnya pada waktu itu ingin membinasakan Islam dan pengikutnya. Inilah golongan-golongan munafik. Maka kalau kita lihat kaitan ayat ini dengan ayat terdahulu, Allah menceritakan ketiga-tiga musuh yang perlu dihadapi oleh umat Islam, yang perlu dihadapi oleh orang beriman. Ada musuh yang nyata, yang memang terang-terangan. Ada musuh daripada syaitan, yang memang kita tak nampak, yang mana tugasnya sentiasa menampak baik amalan yang buruk kepada kita. Dan yang ketiga adalah musuh dalaman, itulah orang-orang munafik. Maka kita dah selesai baca ayat ringkasan dan kaitan dengan ayat yang terdahulu. Jom kita lihat terjemahan. Daripada terjemahan, apakah mesej yang kita boleh dapat? Lalu sebenarnya bila kita baca terjemahan, sebenarnya dah ada mesej yang kita boleh dapat. Maka kalaulah kita lihat terjemahan ayat 49 ini, sebenarnya ada 3 mesej yang kita boleh dapat secara melihat kepada terjemahan sahaja. Mesej yang pertama, Allah menceritakan kepada kita sikap orang munafik. Firman Allah pada ayat yang ke-49, ingatlah ketika yaqulu, berkata, al-munafiqun, orang-orang munafik. Lalu siapakah orang munafik? Wallazina, dan orang-orang yang di dalam qulubi, hati-hati, mereka, maradun, adanya penyakit. Lalu apa yang orang munafik dan orang yang ada penyakit hati mereka cakap? Gharra, telah tertipu, telah terpedaya, haulai, mereka ini, dalam kurungan orang-orang Islam, dinuhum, agama mereka. Maka orang-orang munafik pada waktu itu dia kata orang Islam ni bodoh, kerana agama dia disanggup nak lawan dengan musuh yang lebih kuat. Itu adalah cara percakapan orang munafik. Orang munafik dia sentiasa pada waktu itu menghina, pada waktu itu sentiasa merendahkan, sentiasa menolak erti perjuangan untuk agama, dan pada waktu itu mereka gunakan pada waktu itu kata-kata seolah-olah mereka inginkan kebaikan, padahal mereka sendiri yang pada waktu itu tak nak berjuang untuk agama. Maka apa-apa yang berkaitan tentang agama, mereka gunakan perkataan seperti ini. Gharra haula'i dinuhum. Orang-orang Islam ni kena tipu dengan agama dia, bodoh nak mempertahankan agama dia, nak lawan dengan orang Quraisy yang 3 kali ganda, yang lebih banyak kelengkapan, kenapa nak bunuh diri dan sebagainya. Lalu Al-Quran mengajar kepada kita cara percakapan orang munafik. Dan setiap zaman ada, zaman kita pun ada. Bagaimana bila kita nak mendahulukan perintah Allah, maka ada kata-kata seperti ini. Bila kita nak mendahulukan suruhan Allah, ada je kecaman seperti ini. Bila kita nak melakukan sedikit pengorbanan yang tak seberapa untuk agama Allah, macam-macam kecaman dan kata-kata yang pada waktu itu kita dapat. Saya pun kadang-kala orang-orang ni kata buat live mengajar pagi petang ni dapat apa? Percuma je. Kenapa tak buat berbayar? Percuma pun salah. Pada waktu itu percuma pun salah. Padahal saya tak ada paksa pun sesiapa nak join. Saya tak ada paksa pun. Semuanya join memang sukarela. Adakah saya paksa sesiapa kena join? Sebab saya berkongsi untuk kebaikan diri sendiri. Bila saya kena mengajar, maka saya kena buat ulang kaji. Bila saya pada waktu itu nak berkongsi, maka saya kena buka tafsir, rujukan dan sebagainya. Tapi ini biasa. Bila pada waktu itu perkara berkaitan dengan agama, macam-macam perkataan yang kita dengar. Lalu Al-Quran tunjukkan kepada kita sikap, cara percakapan orang-orang munafik, yang mana pada waktu itu mereka highlightkan gharra haula'i dinuhum. Orang-orang Islam, orang-orang beriman ini
mereka kena pedaya dengan agama mereka. Mereka kena tipu dengan agama mereka. Moga-moga kita tak termasuk dengan orang yang ada percakapan-percakapan seperti ini. Maka itu mesej pertama. Allah ceritakan kepada kita sikap orang munafik. Al-iyadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan kita daripada golongan seperti ini. Itu mesej pertama. Mesej yang kedua yang kita boleh dapat, walaupun sekadar melihat terjemahan, firman Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah. Firman Allah, dan orang yang berserah, bertawakal kepada Allah. Apa jawapan dia? Allah tak sebut. Tapi kerana ini turun ketika mana peperangan Badar, ayat ini, maka sebenarnya orang yang bertawakal dan berserah kepada Allah, Allah akan bantu dia, Allah akan tolong dia, Allah akan kurniakan kemenangan kepadanya. Maka mesej yang kedua, pentingnya manusia pada waktu itu belajar percaya kepada Allah. Bagaimanakah kita nak percaya kepada Allah? Serahkan urusan kita selepas kita berikhtiar dan berusaha kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah adalah mesej yang kedua yang kita boleh dapat daripada ayat ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, terima kasih kerana meluangkan masa bersama. Kita sedang melihat, kalau ada yang baru join, kita sedang mengambil pengajaran daripada ayat 49 surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 183. Dan kemudian mesej yang ketiga yang kita boleh dapat daripada terjemahan ayat 49 ini, Allah berfirman, fa innallaha azizun hakim. Maka sesungguhnya Allah itu aziz, maha perkasa. Allah maha perkasa. Dan yang kedua, hakim, Allah maha bijaksana. Maka apa yang berlaku, apakah ketentuan Allah yang sedang berlaku dan akan berlaku, pada waktu itu kita perlu percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah hakim, maha bijaksana. Maka ini adalah terjemahan ayat 49. Namun apakah tadzakur, apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Okey, sebelum kita masuk kepada tadzakur, maka Imam Fakhrul Razi ada menyebut dalam tafsirnya, maka di sini timbul persoalan, siapakah yang dimaksudkan dengan orang munafik? Sebab orang munafik dalam peperangan Badar tak ada yang ikut kecuali hanya seorang. Dalam peperangan Badar yang kita tahu, orang munafik adalah orang-orang daripada kalangan penduduk Madinah pada zaman Nabi SAW, pada waktu ini, iaitu pada tahun yang kedua hijrah, bulan Syawal. Badar berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Minta maaf, bukan Syawal, Ramadan. Badar berlaku pada tahun yang kedua hijrah, bulan Ramadan. Dan bila kita baca sirah, orang munafik yang ikut Nabi SAW adalah hanya Abdullah bin Ubay bin Salul sahaja. Hanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi Al-Quran sebut pada waktu itu al-munafiqun, plural, jamak, menggambarkan mereka ramai. Lalu siapakah yang dimaksudkan dengan al-munafiqun semasa peperangan Badar? Maka kata Imam Fakhrul Razi rahimahullahu ta'ala, ammal munafiqun, yang dimaksudkan dengan orang-orang munafik pada ayat ini adalah alladzina fi qulubihim marad fahum qaumun min Quraisy aslamu walam yuhajiru. Adalah sebenarnya orang-orang yang dah masuk Islam daripada kalangan penduduk Mekah, tetapi mereka tak nak berhijrah. Ada yang daripada kalangan penduduk Mekah yang pada waktu itu mereka tak nak berhijrah, maka mereka ikut bersama dengan orang Quraisy dalam perang Badar. Dan mereka berjanji sesama sendiri, kalaulah dalam peperangan Badar ini Muhammad menang, maka kita join Muhammad. Kalaulah Muhammad kalah, kita kekal duduk dengan Quraisy. Maka ini orang yang ada penyakit, orang yang mana dia sekadar ikut apa yang ada manfaat untuk diri dia. Dia lebih utamakan manfaat diri berbanding dengan
agama dia, kepercayaan dia. Maka yang dimaksudkan pada ayat ini, kata Imam Fakhrul Razi, adalah orang-orang daripada kalangan orang musyrikin Mekah yang mereka beriman dan Islam ketika mana Nabi SAW berada di Mekah. Tapi bila Nabi suruh berhijrah untuk agama Allah, mereka tak nak. Mereka tak nak. Lalu mereka ikut dalam peperangan Badar bersama dengan tentera Quraisy. Dan mereka berjanji sesama sendiri, kalau Muhammad menang, baru kita ikut Muhammad. Kalau Muhammad kalah, kita kekal duduk dengan orang Quraisy. Dan pada waktu itu bila mereka nampak para sahabat jumlah sedikit, 300 lebih, orang musyrikin jumlah mereka 950 ke 1000 orang, maka mereka ungkapkan kata-kata ini, gharra haula'i dinuhum. Bodoh orang-orang yang pada waktu itu buat apa yang mereka buat untuk agama. Mesti kena bunuh nanti. 3 kali ganda kami lebih ramai daripada mereka. Maka ini adalah golongan munafik yang pada waktu itu Allah sebutkan pada ayat ini, daripada kalangan orang Mekah yang tak nak berhijrah. Maka itu adalah gambaran siapakah golongan munafik pada ayat ini. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Yang pertama, bila Allah sebut tentang orang munafikun, Allah sebut alladzina fi qulubihim marad, orang yang ada penyakit pada hati. Penyakit. Lalu Allah sebut mereka ni sakit sebenarnya. Hati dia sakit. Hati dia pada waktu itu tak ada iman. Hati dia pada waktu itu tak ada kepercayaan kepada Tuhan. Hati dia sakit. Lalu sama macam penyakit-penyakit zahir. Penyakit zahir kalaulah tak dirawat, maka dia akan menjadi parah. Sebab itu pada awal suratul Baqarah Allah sebut benda yang sama. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit mereka. Lalu yang pertama adalah sebenarnya orang-orang munafik adalah orang yang ada penyakit pada hati. Dan apabila mereka tak sedar penyakit yang mereka ada, mereka tak nak merawat penyakit yang mereka ada, itu yang menjadikan mereka semakin jauh daripada Allah, semakin sesat, semakin teruk, semakin parah. Sebab penyakit apabila tidak dirawat, maka itulah keadaan dia. Lagi-lagi penyakit hati. Maka itu pengajaran yang pertama, yang mana realiti orang-orang munafik adalah orang-orang yang sakit. Tapi sakit dia bukan sakit yang boleh nampak, sakit yang tak nampak, sakit pada hati dia. Dan penyakit ini selagi tidak dirawat, selagi itulah tidak akan sihat. Maka pengajaran untuk kita, yang pertama tadi Allah gambarkan inilah orang-orang yang sakit. Maka pengajaran untuk kita, pentingnya untuk kita meneliti, mengambil berat tentang keadaan hati. Bagaimana hati kita? Jangan ada penyakit pada hati. Ada tak sombong, ada tak riak, ada tak ujub. Penyakit-penyakit hati yang para ulama telah gariskan daripada Al-Quran dan hadis. Maka kita nak ambil berat tentang hati kita, supaya kita boleh rawat dan pada waktu itu bersihkan hati kita. Kemudian pengajaran yang kedua kita boleh ambil daripada gharraha ula'i dinuhum. Kata-kata yang disebutkan oleh orang-orang munafik bahawa mereka mengejek, mereka memerli, mereka menghina apabila ada orang melakukan pengorbanan untuk agama, mengutamakan agama berbanding diri, berbanding harta, berbanding apa pun yang dia ada, mereka akan ejek. Telah ditipu agama, mereka ini akan agama mereka. Lalu mereka mengejek. Maka pengajaran yang kedua, dan ini ada juga dalam tafsir Al-Wasit, adalah sebenarnya Allah nak terangkan kepada kita perangai-perangai orang munafik. Apakah perangai orang munafik? Sentiasa mempertikaikan apa jua yang dilakukan oleh orang beriman untuk agama dia. Dia sentiasa mempertikaikan. Dia buat pun tak. Mereka ni buat pun tak. Mereka Nabi suruh berhijrah pun tak nak. Mereka Nabi SAW suruh buat sesuatu, mereka tak nak. Tapi bila ada orang lain yang buat, orang-orang beriman yang buat, mereka tak tinggalkan Nabi dalam peperangan Badar. Mereka sanggup berhadapan dengan musuh yang 3 kali ganda lebih ramai, yang kelengkapan lebih sempurna.
maka mereka cakap macam-macam. Dan kalau kita perasan, setiap zaman begitu. Setiap zaman begitu. Bila ada orang utamakan agama sedikit, maka kita dengarlah kata-kata ni. Inilah orang yang tak ada masa depan. Inilah orang yang tak nak kemajuan. Inilah orang yang tak cerdik pandai. Inilah orang yang macam-macam. Maka abaikan. Jangan pula kita kata, kau ni munafik. Jangan. Kita tak tahu hati dia bagaimana. Tapi sikap itu ada. Maka gharraha ula idinuhum. Dalam tafsir Al-Wasit, poin ini ditulis panjang lebar bahawa pengajaran daripada gharraha ula idinuhum, Allah nak menceritakan sikap orang munafik pada setiap zaman, yang suka memperlekehkan, yang suka menghina dan mengejek apabila ada orang melakukan pengorbanan untuk agama. Maka ini pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat adalah daripada firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah. Para sahabat, mereka tak pandang pada waktu itu kepada kemampuan mereka. Mereka berusaha, tetapi mereka berserah kepada Allah. Maka di sini dalam tafsir Al-Wasit menyebut, belajar untuk berserah kepada Allah adalah antara cara untuk beroleh bantuan Allah. Berserah kepada Allah adalah cara untuk menarik bantuan dan nusrah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pengajaran yang ketiga yang kita dapat. Sebenarnya banyak lagi pengajaran, namun masa tak mengizinkan. Kita akan jumpa pada jam 6 petang nanti insya-Allah dalam program Mahsyar. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang meluangkan masa bersama. Kita hanya buat setengah jam setiap satu program. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk bersama setiap pagi. Cumanya esok tak ada. Esok kita ada program Tanyalah Ustaz. Nanti jemput sahabat-sahabat untuk bersama juga dalam program Tanyalah Ustaz, bermula jam 6.30 hingga 8.30 pagi insya-Allah. Jumpa lagi. Terima kasih kepada semua. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran dan kebaikan. Apa yang baik pasti daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.